Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Nama saya Muhammad Syahmi bin Muhammad Sa. Nombor metrik 077889. InsyaAllah pada hari ini saya akan menerangkan ataupun menceritakan tentang tajuk yang saya pilih, iaitu cara mengenal Allah melalui ilmu ma'rifat. Yang pertama saya akan menceritakan iaitu 1.0 tentang pengenalan. Masalah ketuhanan merupakan masalah utama yang menjadi tajuk perbincangan ahli-ahli fikir sepanjang zaman. Ini justru kerana tiada pandangan muktamad yang boleh memberikan kata putus dan memuaskan hati setiap orang yang berfikir. Idea ketuhanan ini sekaligus berkait rapat dengan akidah ataupun agama. Makrifat itu bermaksud mengenal, melihat dan memandang Allah. Mengenal Allah dalam erti kata yang sebenar adalah bukan setakat gambaran atau khayalan, tetapi mengenal secara nyata, terang, jelas dan tidak berbelah bahagi. Makrifat itu bukan mengenal zat Allah, tetapi mengenal wajah Allah. Wajah Allah itu dapat dikenal, dilihat dan dipandang melalui mata, hati, roh dan melalui naluri rohani diri kita sendiri, dan bukannya melalui akal atau penglihatan mata kasar. Yang seterusnya saya akan menceritakan pula tentang 2.0, iaitu latar belakang video. Video pendek yang berdurasi selama 3 minit 51 saat ini telah membahaskan tentang isu cara mengenal Allah melalui ilmu makrifat. Video yang bermanfaat ini telah disampaikan oleh Ustaz Azhar Idrus, atau nama sebenar beliau adalah Zamrud Idrus. Video pendek tentang cara mengenal Allah melalui ilmu makrifat ini telah mendapat tontonan yang sangat tinggi, iaitu sebanyak 40,233 penonton. Video ini juga disukai oleh 1,400 orang penonton. Video ini telah diterbitkan oleh Ustaz Azhar Idrus Official Channel pada 3 Mac 2023. Kuliah maghrib ini dijalankan pada 25 Januari 2023 di Masjid Meraga Beres, Kijal, Kemaman, Terengganu, dan telah dihadiri oleh penduduk kampung di kawasan sekitar masjid dan juga penduduk dari luar kampung tersebut. Terdapat komen daripada penonton yang telah melihat video ini sehingga habis. Antara komen yang telah diberikan dalam video ini ialah daripada Elias Fazli Fitri 5067. Beliau berkata, sifat 20 ni mudah je belajar. Yang orang jadi payah ni sebab orang duk complicated kan. Nak belajar dalam lagi tahap mana pun tak tahu. Al-Quran kena baca. Translation pun ada, bukan susah. Dalam Al-Quran tu pun kalau baca kau kenal dah sifat Allah yang maha besar dari segalanya. Ramai mensyairkan dari membacanya. So jadilah kita orang Islam yang lalai berketurunan. Okey, yang seterusnya saya akan menceritakan tentang 3.0, iaitu Wirata Penceramah. Nama sebenar Ustaz Azhar Idrus adalah Zamrud Idrus, atau lebih dikenali sebagai Ustaz Azhar Idrus UAI. Beliau dilahirkan pada 12 Februari 1964 di Kampung Ladang, Kuala Terengganu, Malaysia. Beliau mendapat pendidikan awal di Sekolah Rendah Haji Muhammad Sharif Al-Ustar, Kedah. Selepas beliau tamat pengajian di peringkat sekolah rendah, beliau menggabung pengajian di Sekolah Menengah Kebangsaan Darul Aman Al-Ustar, Kedah sehingga ke tingkatan 2. Setelah beliau memasuki ke tingkatan 3, beliau berpindah ke negeri kelahirannya di Sekolah Inggeris, Sekolah Menengah Kebangsaan Sultan Sulaiman, Kuala Terengganu sehingga tamat pengajian tingkatan 6. Selanjutnya beliau bekerjanya sebagai penceramah atau pendakwah bebas yang terkenal dan termasyhur di negara Malaysia. Bahkan kepopularan beliau sehingga tak sampai ke tahap luar negara. Beliau terkenal dengan gaya penyampaian dan ceramahnya yang amat bersahaja, diselit dengan jawapan yang lucu tetapi tepat, padat serta pekat dengan dialek Terengganu beliau. Selain itu, beliau juga mempunyai kepakaran dalam bidang usul fiqh dan ilmu fiqh. Seterusnya saya akan menceritakan 4.0, isi kandungan ceramah yang awal. Makrifat adalah cabang ilmu yang mana membicarakan soal mengenal Allah, suatu cabang ilmu yang menjurus kepada soal kebatinan, soal kerohanian dan soal mengenal perkara yang gaib. Makrifat ini adalah ilmu yang berada pada tahap mengenal, melihat dan memandang Allah secara nyata, bukan bermaksud mengenal zat Allah, tetapi bermaksud mengenal wajah Allah. Wajah Allah itu dapat dikenal, dilihat dan dipandang melalui mata, hati, roh dan melalui naluri rohani diri kita sendiri, dan bukannya melalui pandangan akal atau penglihatan mata kasar kita. Ilmu makrifat ini sendiri berkeperluan dalam mengenal diri kita sendiri terlebih dahulu. Untuk mengenal diri kita sendiri, kita hendaklah melihat, memandang dan mengenal roh. Barang siapa mengenal roh,
kenallah ia kepada dirinya sendiri. Manakala barang siapa yang mengenal kepada dirinya sendiri, maka kenallah ia kepada Allah Ta'ala. Pandangan serta penglihatan orang-orang makrifat dengan orang kebanyakan adalah sangat berbeza. Hal ini disebabkan kerana pandangan orang makrifat kepada sebuah bahtera umpamanya, mereka tidak nampaknya sebagai bahtera. Yang mereka nampak adalah wajah Allah SWT. Selain itu, bila orang-orang makrifat itu melihat kepada gunung, mereka tidak nampaknya sebagai gunung. Yang mereka nampak adalah wajah Allah yang Maha Esa. Okey, yang seterusnya saya akan menerangkan pula tentang 5.0, iaitu ulasan ceramah. Berdasarkan apa yang telah diberitahu oleh Ustaz Azhar Idrus, adalah cara untuk kita masuk dalam agama Islam adalah bukan dengan cara mempelajari ilmu sifat 20, hadir majlis ilmu tentang akidah, mendengar ulama-ulama mengupas tentang iman dan sebagainya. Tetapi cara untuk kita masuk ke dalam Islam adalah dengan melafazkan perkataan dua kalimah syahadah. Dengan dua kalimah syahadah inilah yang menyebabkan kita telah memeluk Islam. Kalimah syahadah adalah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah, dan juga aku bersaksi sesungguhnya Nabi Muhammad itu adalah pesuruh Allah. Semua umat Islam sangat maklum tentang kedudukan dua kalimah syahadah sebagai rukun Islam yang pertama dalam senarai rukun-rukun Islam yang 5. Ianya telah memberi isyarat betapa tingginya nilai dua kalimah syahadah dalam Islam. Seseorang itu belum dianggap Muslim ataupun Muslimah jika enggan mengucapkannya. Okey, yang seterusnya adalah syahadah yang pertama, asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah, disebut sebagai syahadah tauhid. Dan syahadah yang kedua, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi sesungguhnya Muhammad adalah pesuruh Allah, disebut sebagai syahadah risalah. Jika seseorang itu hanya mengucap syahadah yang pertama tetapi enggan mengucap syahadah yang kedua, maka dia belum layak dikatakan Muslim ataupun Muslimah. Sebagai sebab ahli kitab sama ada Yahudi ataupun Nasrani juga percaya bahawa Allah Tuhan mereka, tetapi mereka tetap kafir kerana enggan mengakui kerasulan Nabi Muhammad SAW sebagai rasul yang terakhir. Wajib ke atas kita untuk mempelajari ilmu sifat 20, mendengar ustaz-ustaz mengajar tentang ilmu tauhid dan ilmu akidah dan sebagainya. Ini adalah supaya syahadah kita tidak rosak sampai kita bertemu dengan Allah. Syahadah yang kita lafazkan telah sah, tetapi lafaz syahadah itu boleh rosak jika kita tidak belajar mengenal Allah, dan akhirnya kita akan menduakan Allah dan mensyirikkan Allah SWT. Contoh yang telah diberikan oleh Ustaz Azhar Idrus di sini adalah jika kita melakukan ibadah solat kita tetap sah, tetapi kita kena belajar perkara-perkara yang membatalkan solat supaya kita tidak melakukan perkara-perkara yang membatalkan solat. Contoh lain yang boleh saya berikan di sini adalah jika kita puasa kita tetap akan sah, tetapi kita perlu belajar perkara-perkara yang membatalkan puasa supaya kita tidak melakukan perkara-perkara yang membatalkan puasa. Okey, yang terakhir saya akan menjelaskan 6.0, iaitu penutup. Kesimpulannya, kita perlulah mempelajari sifat 20 ini agar kita dapat memantapkan lagi keimanan kita kepada Allah SWT. Kerana apabila iman kita sempurna, segala ibadah yang kita lakukan akan mudah diterima oleh Allah SWT. Kita juga sebagai penuntut ilmu agama perlulah memiliki iman yang kuat agar kita tidak mudah tersesat, serta kita harus menggunakan ilmu tersebut untuk membantu masyarakat di luar sana. Setelah kita menyandang nama sebagai penuntut ilmu agama, kita telah dipertanggungjawabkan oleh Allah SWT untuk membimbing masyarakat yang tersesat agar mereka kembali semula ke jalan Allah SWT. Maka dengan itu, teruskanlah berjihad di jalan Allah dengan cara menuntut ilmu agama agar kita dapat memperjuangkan agama Allah serta diangkat darjat yang tinggi di sisinya. Sekian itu saja daripada saya. Terima kasih.